Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 9 Jun 2021 bersama saya Alfairis Jemurin. Tumpuan berita, pengguna media sosial diingatkan untuk tidak menyebarkan maklumat palsu sehingga menimbulkan kekeliruan kepada orang lain. Ini ditegaskan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ketika diminta mengulas isu tular di media sosial mengenai insiden yang berlaku di kawasan Sungai Pelan Bintulu. Katanya pengguna media sosial perlu lebih berhati-hati dengan kenyataan yang dikeluarkan dan tidak menimbulkan kekeliruan lebih-lebih lagi dalam keadaan dunia berdepan pandemik COVID-19 ini. Sebab yang berlaku ialah untuk sosial media tu. Pandai mula cerita pelik-pelik jadi orang fikir benar. Ya berlaku ya. Sebab ya saya minta orang di sosial media tu bertanggungjawab sedikit. Kalau nak keluar pun berasas pada fakta. Jangan keluar sembarangan. Kerana orang macam ya fikir benar. Apabila fikir benar tu lah timbulnya kekeliruan, confusion. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis penyerahan bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang 6.0 di Masjid Darul Ehsan, Kampung Haji Baki, Kuching pada Selasa. Ketua Menteri juga memaklumkan masalah tersebut telah ditangani Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu. Seterusnya, seramai 26 pelajar Sekolah Sukan Malaysia Sabah berasal dari Sarawak yang telah terkandas di Kota Kinabalu selepas sekolah berkenaan diarah tutup susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 1 Jun 2021 yang lalu telah diterbangkan pulang pada Selasa. Kepulangan pelajar berkenaan diuruskan oleh Kerajaan Negeri Sarawak melalui Rumah Sarawak di Kuala Lumpur dan Sarawak Volunteers serta Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Sri Fadilah Yusof yang juga penaung Sarawak Volunteers menghantar pulang pelajar berkenaan di KLIA bersama-sama Pegawai Perhubungan Sarawak di Kuala Lumpur, Awang Supian Awang Daud dan Ketua Pemasaran MAS Ahmad Zamzuri Abu Bakar. Daripada 26 pelajar berkenaan, 12 berasal dari Miri, 5 dari Sibu, 5 dari Kuching, 3 dari Bintulu, seorang dari Limbang. Kesemua mereka diterbangkan ke Kuching dan akan dikuarantin wajib di Kuching sebelum dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Sementara itu, Datuk Sri Fadilah berterima kasih kepada semua pihak terutama Kementerian Pendidikan, Rumah Sarawak di Kuala Lumpur dan Sarawak Volunteers yang membantu mengurus dan mempermudahkan kepulangan pelajar-pelajar berkenaan. Berikut pula, berikutan penambahan peruntukan RM15 juta bagi bakul makanan Sarawakku Sayang oleh Kerajaan Negeri, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ia bagi membolehkan semua ketua isi rumah KIR di seluruh Sarawak menerima bantuan berkenaan. Jelasnya pada peringkat awal, setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN akan menerima sejumlah RM250,000 tetapi setelah dibuat penilaian terdapat pertambahan jumlah ketua isi rumah KIR. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bukit Kota memberitahu sebanyak RM679,700 telah diperuntukkan di DUN Bukit Kota dan RM341,740 bagi DUN Batu Danau bermula 6 Jun lepas menerusi Pusat Hikmat DUN bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK yang mana kos pengangkutan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri. Turut serta dalam pengagihan tersebut ADUN Batu Danau Paulus Palu Gumbang. Laporan di DUN Bukit Semuja, seramai 1,000 lagi KIR telah menerima bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang. Adunnya John Ilus turun padang bagi memantau kerja-kerja pemunggahan dan pembungkusan bekalan makanan tersebut. Menurut beliau, setakat Isnin sejumlah 4,000 KIR telah menerima bekalan makanan masing-masing sejak pengagihannya dilakukan pada Sabtu lepas. Ketua Kampung Merakai Meri Sain ketika ditemu bual merakamkan penghargaan kepada John Ilus dan Kerajaan Sarawak atas sumbangan bekalan makanan yang diberikan. Terima kasih kepada YB John, Kerajaan Negeri yang telah membantu kita memberi bakul makanan untuk semua penduduk Kampung Merakai. Sekali lagi saya sebagai Ketua Kampung mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Manakala salah seorang penerima bakul makanan dari Kampung Merakai, Mincong Suat, turut senada berterima kasih atas sumbangan yang amat membantu meringankan kehidupan seharian mereka.
Beri terima kasih untuk YB dan beri kami pemakai itu nah. Lepas kami itu dia mai kami itu kan ngalukin ka. Lepas penyakit kumbit. Nah, terima kasih untuk YB. Terima kasih mayu. Seterusnya, Ketua Kampung Lebur Baran Ramai juga tidak ketinggalan merakamkan penghargaan atas sumbangan itu. Ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak, TGPS, lebih lagi YB John Wiros, Ahli Dewan Undangan Negeri, M23 Bukit Semudia. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Manakala di Dun Tamin seramai 7,026 KIR juga telah menerima bantuan bekalan makanan Sarawak Ku Sayang. Pada Selasa, Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang hadir menyempurnakan simbolik penyerahan bantuan tersebut untuk Setapang Batang Oya, Tamin dan Sekuau. Katanya pengagihan akan diteruskan untuk KIR di kawasan Selangau dan Lemai. Beliau turut mengingatkan penduduk agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dari Tamin, kita ke Lundu dengan 374 KIR di daerah itu juga menerima bantuan bekalan makanan Sarawak Ku Sayang sumbangan Kerajaan Sarawak. Semasa melakukan simbolik penyerahan bantuan pada Selasa, Adun Tanjung Datuk, Datuk Amar Jamilah Anu berkata, pengagihan bekalan makanan berkenaan telah diagihkan secara berperingkat sejak Isnin melalui KMKK serta Ketua Kawasan Perumahan masing-masing. Bantuan telah diagihkan kepada KIR di 3 buah kampung merangkumi Kampung Siling Dayak, Kampung Semunin Cina dan Kampung Setunggang Melayu Baru. Tambah beliau, penerima di Dun Tanjung Datuk dipecahkan kepada 3 zon. Untuk itu, seramai 5,710 KIR lagi akan menerima bantuan yang sama. Dalam perkembangan lain, Datuk Amar Jamilah Anu turut berkesempatan meninjau program vaksinasi COVID-19 fasa kedua daerah Lundu di Pusat Pemberian Vaksin PPV Lundu. Menurutnya, seramai 342 orang lagi warga emas dan golongan berisiko tinggi di daerah Lundu telah melengkapkan pemberian vaksinasi COVID-19. Dalam tinjauan tersebut, beliau turut menegaskan kepada KMKK daerah Lundu untuk menasihatkan penduduk kampung di kawasan masing-masing menunaikan tanggungjawab mereka dengan menerima vaksin COVID-19. Jadi adik kakak semua, ketua kaum, ketua masyarakat, pemanja yang ada sini, tolonglah bagi tahu adik kakak di kampung Bintang Wang mana yang belum tolong ujung-ujung tidak tahu pergi vaksin. Kerana kita semua segal kita seorang anak cucu kita telah menderita. Ya? Tolonglah kita buang ekspos SOP dan tolonglah ada lagi tempat sarujuk esok padat lagi sampai yang mereka dapat pergi. Mana ada masalah tentang kesihatan dan sebagainya, sila dapat keluar dari rumah, sila hubungi KK dan mereka dengan sendirinya akan menghubungi pejabat daerah bersama Kementerian Kesihatan Malaysia yang ada di Lundu. Beralih ke laporan COVID-19 pada Selasa, dengan Sarawak mencatat 707 kes positif baharu menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 52,581. Menurut kenyataan Media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, sejumlah 477 daripada jumlah kes ini telah dikesan di 5 daerah iaitu Kuching, Bintulu, Sri Aman, Miri dan Song. Berikut merupakan senarai daerah yang merekodkan kes. Dalam pada itu, terdapat 1 kes kematian baharu dilaporkan di Hospital Sri Aman menjadikan jumlah angka korban akibat wabak itu meningkat kepada 327 orang. Dalam kenyataan sama turut diisytiharkan 1 kluster baharu iaitu kluster Ulu Teru, Beluru. Kluster ini merupakan satu kluster komuniti yang dikesan melibatkan sebuah rumah panjang di Kampung Lubuk Mulong, Ulu Teru, Beluru melalui pergaulan sosial dalam kalangan penduduk rumah panjang tersebut. Selain itu, 3 kluster telah tamat setelah tiada kes baharu dikesan dalam tempoh 28 hari. JPBN Sarawak juga membuat keputusan pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD seperti tertera.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.